Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kumpulan 5 akan membentangkan salah satu inovasi pembelajaran Al-Quran iaitu kaedah Al-Jabari. Pertama sekali, pengenalan. Seiring dengan perkembangan teknologi semasa, pelbagai kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Al-Quran telah diperbaharui dan dikembangkan sebagai salah satu inovasi pembelajaran Al-Quran. Antara kaedah dan teknik pengajaran pembelajaran Al-Quran yang telah diperkenalkan di Malaysia adalah kaedah Al-Badadi, kaedah Iqra' dan kaedah Al-Jabari. Jadi, kepelbagaian kaedah PMP Al-Quran sebenarnya bukanlah satu persaingan, tetapi ini adalah salah satu usaha bersama bagi mewujudkan masyarakat yang celik Al-Quran. Kaedah Al-Jabari adalah salah satu kaedah yang terkenal kerana ia menggunakan pendekatan pembelajaran Al-Quran dengan cara yang mudah dan pantas di mana pelajar yang buta huruf Quran bukan sahaja boleh membaca dengan bertajwid tetapi juga menulis resam Osmani dalam masa maksimum 30 jam. Latar belakang kaedah Al-Jabari. Kaedah ini diasaskan oleh Dr. Yusof Sadiq. Beliau berasal daripada Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia dan dilahirkan pada 10 Mei 1943. Kaedah ini mengandungi 4 jilid buku utama dan 1 jilid buku amali yang mensasarkan kepada penguasaan membaca, menulis dan mempelajari hukum tajwid. Kaedah ini tercetus apabila Dr. Yusof merasakan kesukaran untuk ajar Quran kepada masyarakat Islam. Jadi beliau berpendapat bahawa tempoh masa yang diambil oleh beliau untuk ajar ilmu bacaan Al-Quran adalah singkat, sebab tu pelajar tak mampu nak hadam pembelajaran dengan baik. Bagi menyelesaikan masalah tersebut, Dr. Yusof telah menghasilkan sebuah buku yang bertajuk Buku Praktis Baca Tulis Al-Quran pada tahun 1989. Tetapi kaedah menyalin huruf Arab ke huruf Latin bukanlah satu kaedah yang terbaik. Jadi beliau harmonikan lagi sehinggalah terlahir kaedah Al-Jabari. Kaedah Al-Jabari telah berkembang baik di Indonesia melalui Yayasan Pendidikan Al-Jabari yang dikelola oleh 3 orang pakar dalam bidang tersendiri iaitu pakar Al-Quran, kaligrafi peringkat Asia dan Qori peringkat antarabangsa. Kaedah Al-Jabari telah datang ke Malaysia pada tahun 2012 di mana Prof. Datuk Dr. Zulkifli telah bertemu dengan Dr. Yusof apabila jadual temu rasmi janji beliau terbatal. Dr. Zulkifli sendiri menyaksikan keberkesanan kaedah Al-Jabari yang ditunjukkan dalam satu majlis acara masyarakat di Tambungi. Sejak itu, kaedah ini dilaksanakan dalam pembelajaran Al-Quran kepada masyarakat agama Islam di Malaysia di bawah nama baharu Abahata dan telah mendapat sokongan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Kaedah Abahata dan kaedah Al-Jabari menggunakan kaedah yang sama, benda yang sama tetapi hanya nama yang berbeza. Kaedah Al-Jabari merupakan salah satu kaedah pengajaran Al-Quran yang moden serta efektif pada masa kini. Kaedah ini sangat digalakkan untuk dikembangkan dalam kalangan masyarakat serta sesuai diaplikasikan di mana-mana tempat pembelajaran Al-Quran. Antara institusi dan sekolah yang telah menggunakan kaedah Al-Jabari dalam pengajaran Al-Quran ialah: pertama ialah institusi pengajaran Al-Quran yang dikenali sebagai iPad. iPad telah menggunakan lagu-lagu dalam pembelajaran di mana lirik-liriknya membantu pengenalan dan daya ingatan yang dapat memudahkan pengingatan semula secara agak spontan. iPad juga melaksanakan kaedah ini dengan mengikut sukatan silibus yang dilaksanakan secara berjadual. Kemudian modul-modul berjadual itu diikat kepada jam pembelajaran yang mana dibahagikan kepada 3 fasa iaitu 10 jam bagi setiap fasa. Dan kaedah ini juga diajar secara berkelompok yang merangkumkan sekumpulan pelajar secara serentak yang sangat ekonomikal dari segi masa. Kaedah Al-Jabari telah memberi keberkesanan yang positif kepada institusi pengajian Al-Quran. Kaedah ini terbukti boleh membina landasan penghijrahan dari buta kepada celik Al-Quran dengan melahirkan ribuan yang boleh membaca Al-Quran. Iaitu iPad berjaya membantu ramai para mu'alaf Cina, India, Kazakhstan serta warga dari luar negara seperti China, Yunan, Filipina, Kemboja dan Amerika yang berjaya membaca Al-Quran. Selain itu, terdapat juga mereka yang buta huruf langsung seperti dalam kalangan Bajau Samau Laut, Kepulauan Sempurna Sabah dan orang asli Pos Bruk Gua Musang Kelantan telah boleh membaca Al-Quran dari Al-Sifar sebelumnya melalui pengajaran kaedah Abahata. Yang kedua ialah Pusat Pengajian Al-Hidayah Putra Kajang. Pusat ini menawarkan sistem pengajian Al-Quran yang mudah dan pantas serta lebih efektif melalui kaedah Al-Jabari. Pusat ini menyediakan modul-modul tersendiri kepada pelajar dalam menggunakan teknik tersebut. Pusat ini seperti pusat iPad juga yang mana ia menawarkan kepada pelbagai peringkat umur sama ada kanak-kanak maupun dewasa. Keberkesanan kaedah ini dapat membantu masyarakat dari pelbagai peringkat umur dalam mempelajari Al-Quran dengan cepat, menguasai sebutan makhraj yang tepat,
bertajwid di samping belajar melancarkan bacaan dan menulis resam Osman. Yang ketiga adalah Sekolah Kafah Integrasi Al-Aziziyah Masjid Tun Abdul Aziz. Sekolah ini merupakan salah sebuah sekolah yang menyediakan kelas pemulihan dan pemantapan Al-Quran dengan menggunakan kaedah Abahata. Keberkesanan kaedah ini telah berjaya memudahkan pelajar-pelajar menguasai huruf-huruf hijaiyah dan menyebutnya dengan mudah dan cepat. Ini kerana kaedah Al-Jabari ini telah menarik minat pelajar untuk rasa seronok mengaji Al-Quran dan membuatkan mereka tidak merasa bosan. Seterusnya, kelebihan yang pertama bagi kaedah Al-Jabari ini adalah kaedah ini dapat menambahkan lagi ilmu pengetahuan para pelajar dalam bidang Al-Quran seperti pada penulisan Al-Quran. Kaedah-kaedah sebelum ini secara umumnya hanya mampu membantu pelajar untuk menguasai satu aspek kemahiran sahaja, tetapi kaedah ini juga memfokuskan kepada penulisan Al-Quran. Kelebihan yang kedua adalah kaedah ini mudah untuk dipraktikkan oleh para pelajar dalam pembelajaran ilmu Al-Quran. Pelajar mudah untuk mempraktikkan kaedah Al-Jabari ini kerana akar utama pembelajarannya adalah melalui kaedah titian ingatan huruf-huruf hijaiyah di mana huruf-huruf tersebut akan diulang-ulang melalui nyanyian nasyid 4 kata yang menjadi judul pembelajarannya. Yang ketiga adalah kaedah ini dapat menjimatkan masa para pengajar dan pelajar dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Kaedah Al-Jabari ini telah terbukti membolehkan pelajar-pelajar pada tahap sifar bacaan Al-Quran mampu untuk membaca Al-Quran dengan asas tajwid, makhraj huruf dan menulis ayat-ayat Al-Quran iaitu resam Al-Quran dalam tempoh pembelajaran selama 20 hingga 30 jam. Kaedah ini memberi keseronokan dan menarik daya tarikan para pelajar untuk mempelajari Al-Quran dengan kaedah ini. Kaedah ini menarik kerana terdapat pendekatan dan teknik PDP yang aktif atau Fun and Active Learning. Pendekatan tersebut tidak membosankan dan tidak juga memberi tekanan kepada para pelajar, malah membuatkan suatu pembelajaran lebih menarik dan mesra pelajar sekaligus mudah untuk difahami dan dikuasai. Kesimpulannya, sebagaimana kita tahu telah muncul pelbagai kaedah dalam proses pembelajaran Al-Quran, termasuklah kaedah Abahata Al-Jabari. Kaedah ini merupakan salah satu inovasi atau alternatif baharu dalam pembelajaran Al-Quran dan dapat dilihat bahawa kaedah ini menggunakan teknik pengajaran yang sangat menarik dan dapat menarik perhatian para pelajar khususnya golongan kanak-kanak dalam mengenal Al-Quran. Antara teknik pengajarannya adalah menggunakan medium nyanyian dan gerakan tangan. Selain itu, kaedah Al-Jabari ini juga menggunakan kaedah titian ingatan huruf hijaiyah di mana huruf-huruf ini diulang dalam bentuk nyanyian. Oleh itu, kaedah Abahata Al-Jabari ini wajar dipertimbangkan dan perlu diperkenalkan dalam sebagai modul pengajaran Al-Quran dalam arus perdana kerana keistimewaannya dan kelebihannya tersendiri. Dan secara tidak langsung dapat mengatasi masalah buta Al-Quran dalam kalangan umat Islam.